syarikat berlesen, MSIB, Corporate Consultancy Sendirian Berhad. Pilih Sendirian Berhad atau Enterprise? Sampai ke hari ini saya selalu mendapat soalan yang agak popular lah. Soalan yang orang kata evergreen. Sentiasa orang tanya, kenapa saya kena buka Sendirian Berhad berbanding Enterprise? Benda ni, soalan ni, kadang-kadang ada orang dah berpuluh tahun buka Sendirian Berhad, still lagi tanya soalan yang sama. Kadang-kadang dia tak faham kenapa dia kena buka Sendirian Berhad. Jadi, saya selalu bagi tahu Sendirian Berhad ni dia macam kereta. Enterprise dia macam basikal. Bergantung kepada kita ni nak jalan jauh atau nak jalan dekat. Nak pergi jauh atau nak pergi dekat dalam dunia perniagaan. Kalau kita nak pergi jauh, eloklah kita guna kereta. Sebab kereta ni lebih selamat, lebih cepat dan lebih logik. Kalau nak pergi ke Kelantan daripada Kuala Lumpur naik basikal, agak-agak berapa hari boleh sampai? Mungkin seminggu, mungkin tak sampai terus. Tengah-tengah jalan jatuh gaung dekat Buah Musang, ya. Jadi lebih sesuai guna kereta. Tetapi kalau kita just nak main pergi surau depan rumah aja, pergi kedai runcit, pergi mana Pak Haji? Pergi surau aja depan rumah. Ataupun just dia main hari-hari main dekat-dekat aja. Kalau macam tu, jangan suggest dia beli kereta, rugi. Suggest saja dia beli basikal, jimat, ya? Sebab beli kereta dah beli tu mahal. Lepas tu ada maintenance, kena pula insurans tiap-tiap tahun. Lepas tu kena bayar bulan-bulan pula tu mahal. Basikal murah, beli sekali, tak payah insurans, tak payah maintenance, apa pun tak ada. Just tukar kalau rosak aje, tukar dia punya rantai tu. Begitulah perumpamaan Sendirian Berhad dengan Enterprise. Jadi Enterprise ni sebenarnya bagi orang yang just berniaga, dia sekadar orang kata just cukup-cukup makan aja. Dia nak orang kata cukup-cukup. Ada yang kata pada saya, bila saya komen berkenaan dengan Sendirian Berhad, mesti ada orang yang cakap, alah toke-toke Cina ada yang kaya raya je guna Enterprise je. Memang ada lah, betul, saya tak nafikan. Tapi berbahaya. Kalau kita punya pendapatan liability lagi tinggi, modal perniagaan kita lagi tinggi liability kita. Percaya atau tidak? Kalau rasa tak percaya, try. Bila jatuh, jumpa saya balik. Mengaku bahawa apa yang saya kata ni betul. Bahawa lagi tinggi liability kita, lagilah kita nak jaga harta kita. Lagilah kita nak jaga kita punya personal, kita punya liability. Ya. Silat-silat hari bulan, kita boleh disaman dan boleh bankrupt. Dalam Sendirian Berhad, bukan tak boleh bankrupt. Saya tak kata bila kita Sendirian Berhad, kita tak boleh bankrupt. Sendirian Berhad kalau bankrupt, dia bankrupt company. Bukan bankrupt tuan. Bukan bankrupt owner. Owner selamat, owner boleh. Hari ni company tutup, esok dia buka company lain. Jumpa saya, Cik Syam, buka yang lain. Kenapa? Apa terjadi kepada company yang sebelum ni? Dah bankrupt. Oh ya, macam tu. Macam tu lah, buka company baru. Buka, saya boleh. Dia tak ada apa-apa. Tetapi kalau dia buat Enterprise, kalau company bankrupt, kalau Enterprise dia bankrupt sekali. Encik Syaiham Ibrahim, Setiausaha Syarikat Berlesen, MSIB, Corporate Consultancy Sendirian Berhad. Infobiz. Bernama Radio, stesen berita bisnes anda. Program rentas kemanusiaan ini dibawakan oleh MVM Muslim Volunteer Malaysia. Assalamualaikum, salam siaran rentas kemanusiaan ketika ini bersama saya Nazira Noran dan seperti biasa kita ingin bersama-sama dengan wakil dari MVM ataupun Muslim Volunteer Malaysia. Hari ini kita ingin bercakap mengenai nilai seliter diesel bersama dengan panel di studio Cik Nusrah Rabiha Yunus yang merupakan Ketua Jabatan Projek dan Hal Ehwal Kemanusiaan MVM, dan bersama sekali lagi Ustaz Muhammad Hasbullah Muhammad Najib, Sukarelawan MVM. Assalamualaikum kedua-duanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Baik, fokus kita dalam perbincangan rentas kemanusiaan kali ini, ya, kita nak bercakap mengenai pasca misi bantuan musim sejuk yang mana Syria akan mendatang 4.0 baru-baru ini. Mungkin pengalaman yang boleh kita dengar sendiri daripada Cik Nusrah yang selaku penyelaras misi dan satu-satunya sukarelawan wanita yang turun ke kamp pelarian Syria di Arsal, Lubnan. Dan misi musim sejuk ini juga sebenarnya pengalaman pertama Ustaz Hasbullah
Hizbullah ke Lebanon. Jadi kita nak tahu lebih lanjut bagaimana misi ini telah menyantuni mereka ataupun pelarian Palestin di Beirut, Lebanon, dan kita nak tahu lebih banyak bantuan dan juga signifikan kepada kelompok pelarian Syria terutamanya yang telah membantu dari segi bantuan makanan, selimut tebal, kemah dan 30,000 liter diesel, dan itu yang kita nak kupas juga, nilai seliter diesel. Jadi kita mulakan dahulu mukadimahnya bersama dengan Cik Nusrah. Okey, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nusrah Rabiha binti Yunus. Di MVM sebagai Ketua Jabatan Projek dan juga Hal Ehwal Kemanusiaan. Saya kira kita mula di MVM ni sebagai seorang pelajar internship pada 2017. Oh, diserap lah ni. Tidak diserap sebenarnya. Tapi saya masuk semula di MVM pada 2018. Dan kemudian alhamdulillah hingga sekarang berkhidmat di Jabatan Projek dan juga Hal Ehwal Kemanusiaan. Di MVM ni sebenarnya sangat special apabila tarikh penubuhannya pada 30 Disember 2014 tu kebetulan sama dengan tarikh lahir saya. Jadi memberi satu signifikan yang sangat bermakna lah untuk saya terus untuk berkhidmat di MVM. Wah, hadiah lah kiranya. Hadiah lah. InsyaAllah. Dan rezeki. Okey, sepanjang menjadi pelajar, orang kata pelajar praktikal lah masa tu, ada rasa keinginan nak terlibat dalam misi kemanusiaan sehingga dapat pula bekerja bersama MVM? Semasa jadi pelajar internship tu memang ada keinginan lah untuk kita melihat sendiri keadaan mereka. Kerana saya ingat lagi waktu saya di universiti, kebetulan saya dengan ustaz adalah alumni Unimas. Mungkin berbeza fakulti dan juga ustaz dah lagi senior lah. Belajar di universiti, belajar mengenai krisis di Syria, krisis di Rohingya. Tapi semasa kita belajar tu kita hanya melihat macam dari segi gambar, research statistik dari segi macam peringkat makro level, politik-politik apa yang berlaku. Tapi apabila akhirnya berkesempatan, ada rezeki, Allah takdirkan untuk sampai juga di bumi Arsal, melihat sendiri keadaan mereka tu, perasaan tu dia lagi, orang kata apa, macam ni rupanya keadaan mereka. Bukan hanya sekadar kita baca di berita, tapi keadaan mereka bahkan lagi teruk lagi. Dapat merasa sendiri apa penderitaan mereka lah, especially di musim sejuk. Okey, kita nak simpan lagi banyak nak tanya dengan Cik Nusrah Rabiha Yunus yang baru saja berusia 20 5 tahun 20. Tapi kalau ikut tahun 26 tahun lah. 26 tahun, muda lagi. Okey, baik, Ustaz Muhammad Hasbullah bersama dengan kita sebelum ini dah beberapa kali, dan mungkin pengalaman Ustaz kali ini sebagai petugas dan juga sukarelawan MVM, apa yang boleh kita kongsi, terutamanya topik kita hari ini, nilai seliter diesel ni, Ustaz? Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diesel ni bagi kita di Malaysia macam, yalah, kita pelik kenapa diesel bernilai kan, sedangkan antara petrol dengan diesel ni kira murah lah sebenarnya. Tetapi di sana nilai diesel dia menentukan hidup dan mati seseorang tersebut. Kerana setiap kali kami pergi ke kem-kem pelarian, kerana di Arsal tu ada lebih kurang 120,000 orang pelarian. Actually dia dah overpopulated daripada penduduk asal Arsal tu. Kerana penduduk asal tu lebih kurang 40,000 saja. So yang datang 120,000. Setiap kali kami pergi ke kem-kem, dia tak tanya makanan, dia tak tanya baju sejuk, dia tak tanya benda-benda lain yang kita rasa penting bagi kita. Tapi dia akan sebut fi mazut dalam bahasa Arab, maksud dia ada tak diesel, diesel. Ini benda yang ditanya sekali. Kenapa? Kerana di sana cuaca dia sangat-sangat sejuk. Saya cerita plan asal kami adalah kami sebenarnya rancang untuk tidur beberapa hari di salah sebuah kem pelarian. Plan asalnya dalam tentatif kami. Tetapi kerana cuaca di sana yang ekstrim sejuk dia, so kami fikir adalah lebih baik untuk kami tidak tidur di kem dalam kemah tersebut, kerana ditakuti kami akan demam, sakit dan akhirnya takut misi tak dapat dilaksanakan. Kami pernah nampak di sana, saya nak sebut pasal diesel ni lah. Kami nampak ada makcik yang membakar barang-barang dalam rumah dia, buku, baju dalam alat pembakar.
Bakar barang kerana nak dapatkan Nak haba api tu. tu, nak Itu waktu haba. siang waktu Okey. kami nampak tu. Tu siang. Belum Okey. lagi malam. Malam dia tersangat sejuk. Saya bagi contoh macam ni lah untuk mudah faham suasana kat sana macam mana. Saya biasa pergi ke negara musim sejuk dan saya suka sebenarnya musim sejuk. Setiap kali kalau isteri ajak bercuti mana saya suka pilih winter. Dululah sebelum ni. So bila di tempat lain kita biasa kat cuaca 5, 3, 2 negatif ni biasa. So tapi duduk di kawasan bangunan di bandar, dia tak sama dengan duduk di kem pelarian yang berada di kawasan pegunungan yang memang tak banyak bangunan, pokok macam tak ada kan, macam tak ada pokok di sana. So saya bagi contoh macam ni lah untuk Tak mudah tahu nak faham. bakar apa lah. Tak tahu nak bakar apa. Okay. Dan suhu dia lebih sejuk daripada biasa sebab dia ada angin dia sekali. Saya bagi contoh gini untuk mudah faham suasana yang kami alami. Waktu malam kami tidur di dalam bangunan ada heater. Dan saya sendiri pakai baju winter tidur. Tak pernah seumur hidup pakai tidur baju winter, pakai baju winter. Dalam tu pun dah orang kata dah ada pemanas, Dah ada pemanas, tapi baju pakai winter, baju sejuk lagi. Baju sejuk lagi dan pakai selimut 3 lapis. Sejuk sangat tu. Pukul 3 pagi terbangun, kita rasa macam ya Allah, dia punya sejuk tu sampai sakit, kita rasa sakit kan. Rasa sampai ke kepala sampai ni. ke kepala sakit tu. Okey. Dan besok pagi kami jumpalah staff NGO lokal di sana yang membantu kami. Saya cakap kami pakai 3 helai. Dia marah kami. Dia kata korang pakai 3 helai. Dia kata dia orang tu orang Arab sih pakai 10 helai kat dalam bilik tu. Dah memang macam sandwich lah kita tengok dia pakai apa. Ya. Ni kita cerita yang duduk di bangunan yang ada heater. Ada So heater. bayangkan mereka yang duduk di dalam kemah yang canvas saja dan lantai simen. Harapkan pemanas tu saja. So Canvas tu. Canvas dia bukannya dinding. Canvas yang kita buat banner selalu tu. So dia lebih kurang macam tu tapi dia tebal sikit. So itu sahaja. So bayangkan suasana mereka tu kalau tak ada diesel yang kita beri ni, dia umpama hidup dan mati sebenarnya. Sebab ada ke kematian berlaku? ada. Kerana kalau mereka yang memang tak sihat, dia boleh terkena apa sakit? Hipotermia. Dia boleh kena hipotermia kerana terlalu sejuk. Terlalu sejuk Betul. Okey, jadi bayangkan bagaimana suasana kesejukan yang melampau berbanding dengan kita yang sejuk sikit je dalam konti Betul. ni kan. Walaupun sejuk sikit, sejuk juga. Sejuk juga dan kadang-kadang tu tak boleh nak fokus ni. Okey, baik. Selaku penyelaras misi, mungkin Cik Nusra boleh jelaskan juga nilai seliter diesel. Kalau tadi Ustaz dah kongsi sedikit, kalau Nusra sendiri bagaimana? Kalau saya sendiri sama juga seperti Ustaz. Kalau dekat Malaysia satu diesel tu lebih kurang 10 km. Maksudnya dari kita bergerak dari satu tempat ke satu tempat. Nilai pada kita untuk macam pergi ke tempat-tempat lah. Sebagai contohnya kita nak ke Bernama ni kan. Tapi di sana seliter diesel tu sangat-sangatlah penting pada mereka. Hingga kan kalau tak ada diesel macam Ustaz cakap tadi, dia orang akan bakar apa saja yang ada. Yang kes yang Ustaz cakap yang makcik yang tadi tu, dia tarik saya ke kemah dia. Saya ingat ke dia nak cakap apa-apa kan, sebab saya pun memang tak berfasih bahasa Arab, tapi kita dapat tangkap perkataan-perkataan yang macam Ustaz cakap mazut yang kita tahulah diesel kan. Dia tarik saya ke kemah dia dan kemudian ada anak kecil, ada mungkin ibu dia. Anak kecil tu tengah pegang buku. Tengah pegang buku, tiba-tiba buku tu dia ambil daripada tangan anak kecil tu, dilempar ke dalam pemanas. Nak mengatakan bahawa betapa sejuknya mereka dan terpaksa bakar buku. Terpaksa bakar. Dia kepanasan heater ni tak sama dengan kepanasan api baju sejuk. Sebab kepanasan api tu lagi menghangatkan mereka. Jadi kalau contoh bayangkan kalau tak ada diesel, tak tahu macam mana. Sebab sekarang ni kan, kalau kat belakang saya ni kira dah 16 darjah Celsius. Kalau kat sana sekarang 24 je tu. 24 mungkin. Sebab dia kena direct kan, tu. kena direct kan. Ni pun dah rasa sejuk. Tapi dekat sana 5 darjah Celsius. Kalau pagi mungkin mencapai -2 hingga ke -5. Kalau bayangkanlah kalau diorang duduk dalam canvas, heater pula rosak,
apa canvas kalau ada yang memang dah berlubang, dah memang koyak apa semua, lagilah tak dapat nak menampung cuaca sejuk tu. Sebab pada mereka cuaca sejuk ni adalah satu macam penderitaan yang memang dia orang macam berdebar bila cuaca sejuk datang. Apa perasaan Nusrah masa tu, masa dia panggil masuk, siap tunjuk, lempar, campak buku yang dia baca tu? Rasa macam terkejut dan rasa macam nak menangis pun ada. Sebab macam yelah kita macam mana nak cakap kan, kita api ni bagi kita macam tak ada apa-apa lah. Tapi mereka api tu adalah satu something yang sangat signifikan, sangat bermakna pada mereka. Okey, itu dia bersama dengan Nusrah Rabiha Yunus, Ketua Jabatan Projek dan Hal Ehwal Kemanusiaan MVM, dan juga Ustaz Muhammad Hasbullah Muhammad Najib, Sukarelawan MVM, bercakap mengenai nilai seliter diesel. Dan kita nak kupas banyak lagi pengalaman dan juga cerita menarik dalam rentas kemanusiaan, pengalaman kedua-dua panel sendiri, bagaimana ke sana, dan kita nak tahu apa yang menjadi fokus dan juga perspektif Nusrah sebagai satu-satunya sukarelawan wanita dalam misi Syria Kami Datang 4.0 selepas ini. Kembali lagi dalam Rentas Kemanusiaan. Program Rentas Kemanusiaan ini dibawakan oleh MVM Muslim Volunteer Malaysia. Konflik Syria menyebabkan lebih 400,000 nyawa terkorban. Sehingga kini masih belum menunjukkan tanda-tanda ia akan berakhir. Saban hari ada saja anak-anak kecil yang mati akibat kebuluran dan konflik perang saudara itu. Hampir 2 juta kanak-kanak pula tidak ke sekolah tanpa masa hadapan. Jom bersama-sama MVM untuk membantu anak-anak Syria yang terjejas. Hubungi kami di talian 012-658-6254 atau layari www.donation.mvm.org.my. Program Rentas Kemanusiaan ini dibawakan oleh MVM Muslim Volunteer Malaysia. Nilai seliter diesel dalam rentas kemanusiaan ketika ini bersama saya Nazira Noran dan juga bersama Cik Nusrah Rabiha Yunus dan Ustaz Muhammad Hasbullah Muhammad Najib, MVM atau Muslim Volunteer Malaysia, bercakap mengenai misi mereka ke Syria, misi mereka bersama dengan pelarian Syria di Arsal Lubnan sebenarnya. Dan kita nak tahu fokus yang diberi kepada Nusrah sebagai satu-satunya sukarelawan wanita dulu ya dalam misi Syria Kami Datang 4.0. Apa sebenarnya mungkin peranan Nusrah sendiri, dahlah kali pertama, muda lagi kan, mungkin pengalaman yang paling mahal lah untuk kita kongsi bersama dalam rentas kemanusiaan. Okey, pengalaman yang saya sebut peranan dululah. Peranan, okey. Kalau kita nak cerita pasal peranan wanita secara umumnya apabila kita pergi ke misi-misi kemanusiaan ataupun khidmat sosial lah kita kata, sebenarnya dah bermula daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bermula dengan Sri Kandi wanita pada zaman Rasulullah, iaitu Nusaibah bin Ka'ab. Iaitu Nusaibah ni saya rasa kalau saya sebut nama dia saya dah mula menggigil. Bukan menggigil macam ni, dia rasa aura Sri Kandi ni, ini mana Nusaibah ni apabila mendengar sahaja Ibnu Qam'ah ketika itu, Ibnu Qam'ah ni melaungkan dia nak bunuh Rasulullah. Peranan Nusaibah ni daripada jururawat bertukar profil dia ataupun bertukar portfolio dia daripada jururawat menjadi seorang pejuang fisabilillah untuk melindungilah Rasulullah ketika itu. Maka dia dengar saja Ibnu Qam'ah daripada kaum musyrikin ni, dia rasa tak boleh. Dia rasa macam aku tak boleh duduk saja, aku kena lindungi Rasulullah. Maka Saidina Abu Bakar pun kata dia melihat Nusaibah ni ke kiri dan ke kanan. Kalau dia tengok ke kiri, maka Nusaibah akan ke kiri. Maksudnya dia melindungi Rasulullah kiri dan kanan dengan panah-panah yang datang kepada Rasulullah kan. Sehinggalah Ibnu Qam'ah ni Nusaibah menyerang Ibnu Qam'ah, tapi Ibnu Qam'ah dia pakai perisai. Dan Ibnu Qam'ah dia menyerang Nusaibah hingga berdarah di bahu Nusaibah. Maka anak Nusaibah ni datang dan kata kat ibu dia, nak angkatlah ibu dia, tapi Nusaibah cakap tak apa, jangan, biarkan saya, tak apa.
lindungi Rasulullah. Begitulah peranan kecintaan dia kepada Rasulullah SAW, dan itulah kerja-kerja kemanusiaan dalam menegakkan syiar Islam. Jururawat untuk membantu para pejuang fisabilillah ni daripada zaman Rasulullah, dan hingga kini kita menjadikan tokoh-tokoh Sri Kandi sebagai rujukan dalam kita nak pergi ke misi kemanusiaan. Dan peranan wanita secara umum, kalau saya ke sana untuk kita lebih mendekati golongan ibu-ibu. Dan sebab kita faham orang Syria ni, kalau ibu-ibu ni dia sebenarnya segan kalau ada ajnabi datang ke rumah-rumah dia. Kalau boleh dia tak nak lah kalau ajnabi datang ke kemah dia. Sebab even anak-anak gadis kalau yang dah besar, kalau kanak-kanak okey lagi kalau tak nak gambar, tapi kalau yang remaja memang diorang kalau boleh dah malu untuk tak gambar apa semua. Dan mereka jaga batasan. Betul. Tu walaupun lelaki tu lebih diperlukan dari segi tenaga, tetapi wanita pun diperlukan juga sebenarnya untuk misi-misi sebegini, untuk menyantunilah ibu-ibu di sana. Okey, jadi peranan Nusrah pada ketika itu untuk memberi kaunseling ke, kekuatan ke, ataupun bagaimana, lebih kepada apa? Okey, kalau saya di sana lebih kepada untuk kita sebagai seorang yang memegang logistik misi, dan juga membuat report lah kepada HQ. Ramai ke orang yang pergi selain daripada Nusrah? Ada wanita. Wanita seorang sahaja. Memang cabaran. Dan yang menariknya, setiap kali kami pergi ke mana-mana camp, makcik-makcik ni macam tahu mana Nusrah, dan diorang ajak Nusrah pergi minum teh kat rumah diorang. Sebab dah tahu Nusrah tak ada kawan dah. Okey. Baik, Ustaz sendiri, peranan Ustaz sebelum ini yang mungkin pernah ke negara Eropah kan, dan apa sebenarnya beza musim sejuk di Eropah dan juga Lebanon? Okey, baik. Biasa kita tak ada masalah dengan waktu malam kan, even negara winter, waktu winter dan sebagainya. Tapi di sana angin dia tu kita tak boleh tahan. Angin dia sejuk, dia tu terlalu sejuk. Sampai satu tahap kita pipi rasa keras ke? Keras, dan kita tak nak malam. Sampai kita tahap macam biarlah siang tak apa, tak payah malam. Kerana siang pun walaupun sejuk, tapi masih boleh tahan lagi. Tapi malam dia tu kita rasa menderita. Kita rasa menderita. Kita nak pergi toilet rasa menderita. Kita nak pijak simen rasa menderita. Tak nak sentuh air kalau boleh. Memang tak nak sentuh air. Sebab ambil air hilang semayang jari macam mana? Kembas tangan, hilang jari rasa. Tapi kita tengok kat sana, anak-anak ni, yelah kita pakai baju winter dengan glove, dengan macam-macam pakai. Anak-anak ni ada yang pakai selipar, ada yang tak pakai selipar. Kita nampak kan, dalam keadaan salji turun, dia boleh berlari, ambil makanan apa semua, tak pakai selipar. Dah keras agak yang kaki dia tu. Kita tak tahu lah macam mana dia boleh hadapi benda tu. Bagi dia macam biasa saja. Sedangkan kita ni dah habis tak tahan ni kan, tangan masuk poket apa semua. Dia boleh berlari macam tu. Dan sikit saya nak tambah pasal diesel ni tadi. Sebenarnya sumbangan daripada rakyat Malaysia yang bagi pada kami, duit yang kami gunakan untuk misi ni, antaranya kita beli diesel ni. Diesel ni bukan sahaja kita beri kepada mereka yang memerlukan, tapi sebenarnya kita beri kepada mereka yang sangat-sangat memerlukan. Contohnya? Disebabkan di sana ada 120,000 orang. Ramai. Actually 30,000 ni memang tak cukup pun sebenarnya. Bila kami sampai di camp-camp, ketua camp tu akan maklumkan kepada penduduk camp, sebab setiap camp-camp dia ada ketua dia akan bagi tahu siapa yang perlukan diesel, betul-betul putus diesel, bekan diesel, batu. Yang masih ada lagi nanti dulu. So mana memang kita utamakan yang betul-betul dah yang tak ada diesel. Dah habis betul. So kalau ada lebih daripada camp-camp lain, nanti baru kita akan datang semula untuk siapa yang dah nak habis dan sebagainya. Sampai tahap macam tu sekali mereka ni memerlukan diesel tu tadilah untuk musim sejuk ni. Selain daripada diesel tu, untuk membakar tu, apa yang dibakar tu nanti? Memang diesel saja. Dia umpama macam kalau kita ni, kita memang tak pernah nampak pun benda heater ni ke tempat dia kita. Macam mana? Sebab kita memang panas. Diesel heater lah dia. Dia macam dapur minyak tanah kita dulu. Kan dia ada tangki dia kan, untuk kita minyak tanah. Lebih kurang macam itulah. Kita akan letak minyak diesel di situ, dia akan titikkan minyak ke dalam pembakar tu. Cukup ke minyak tu dengan kita pembakaran? Kita bagi lebih kurang 6 botol satu keluarga. 6 botol besar lah, botol minyak tu. Okey, 6 botol tu untuk berapa bulan? Boleh tahan selama 2 minggu sahaja. 2 minggu je sahaja. Actually kita boleh beri lebih banyak, tapi kalau boleh kita nak manfaat tu lebih ramai dapat. So kita boleh bagi sebulan, tapi mungkin jumlah yang dapatkan kurang. So kita beri 2 minggu, akan lebih ramai dapat. Sebab kita kita
harap supaya mungkin dalam 2 minggu lagi akan ada NGO lain yang datang yang akan membantu supaya bekalan ni tak terputus. Okey, jadi permintaan pertama lah mereka kat sana Betul. memang nak diesel lah. Nak diesel Sebab dulu. tu nilai seliter diesel tu topik kita. Memang Betul. sangat-sangatlah bernilai kan. Okey Ustaz, selain itu pelarian Syria di sana, apa tekanan yang biasa mereka hadapi terutamanya pada musim sejuk tu, dan selepas itu maknanya makanan, bekalan, bantuan yang lain-lain tu bagaimana? Okey, bentuknya? sebenarnya mereka ni melarikan diri daripada Syria masuk ke Lebanon, dan di Lebanon, di Arsal tu sendiri mereka bina kemah di kawasan penempatan orang. Sebenarnya di Arsal tu ada orang penduduk asal di situ. Di Arsal tu. Okey. So jadinya mereka ni buat kemah di atas tanah milik orang Lebanon. Dan mereka terpaksa membayar sewa actually kepada pemilik tanah tu sendiri. Lebih kurang $30 kalau tak silap saya dalam sebulan. Okay. So $30 agak mahal lah di sana untuk mereka yang tidak bekerja, yang tidak ada pendapatan, mengharapkan bantuan kan. Itu satu. Keduanya, kebanyakan mereka ni mempunyai ahli keluarga yang sakit. Antaranya disebabkan kesan daripada peperangan ataupun kesan kerana kekurangan zat makanan, penyakit yang tiba disebabkan ialah bila di kamp pelarian ni dia akan ada masalah water and sanitation, hygiene, kebersihan, dan benda tu dia akan mengundang penyakit. Jadi masalah-masalah ni biasa, sebab biasanya kalau kita jumpa dengan pelarian dia akan cerita macam tu, dia akan sebut dia ada anak saudara ni yang sakit, anak saudara di hospital memerlukan bantuan, masalah sewa tanah tu tadi. Ini antara faktor-faktor mereka lah, selain daripada masalah mereka di kampung halaman tu tak payah cerita lah, sebabnya kita nak dengar, kita nak cerita pun sedih kan. Kalau kita jumpa mereka, kita tanya pakcik ni kenapa tak ada kaki, biasa kita akan dengar di tengah tidur di rumah mereka kena bom, anak isteri meninggal dunia, terpaksa larikan diri ke sini. Dan di situ juga saya nampak ada satu signboard, dia tulis Maqbarah Al-Abrar. Maqbarah ni maksud dia kubur. So saya tanyalah, kubur ni dekat sebelah camp ni kubur apa? Dia kata ni kubur semua orang pelarian Syria. Mereka ini sewaktu mereka datang nak sentas padam, mereka dibunuh. Lebih kurang 60-70 orang. Jadi mereka dikuburkan di situ. Ni antara cabaran-cabaran kehidupan mereka. Dan sebenarnya sebelah begini, kubur je. sebelah kubur je. Sebenarnya begini, di Arsal ni sebenarnya punya dekat dengan Syria. Arsal ni di sebelah pegunungan. Di sebalik gunung adalah Syria. Mereka ni di antara lembah sebenarnya. Dan di saya kata ginilah, di gunung sebelah kanan adalah Syria, dan di gunung sebelah kiri adalah musuh yang juga membunuh mereka di dalam Syria, iaitulah Hizbullah. Sebelah-sebelah je lah. Hizbullah datang daripada Lebanon. Hizbullah ni adalah satu kumpulan militan Syiah kan, yang kita tahu yang mereka ni masuk ke dalam Syria juga membunuh mereka. Jadi mereka ni duduk tersekat di antara dua lembah. Di sebelah kanan Syria, di sebelah kiri Hizbullah, tempat kami mula masuk. Kami akan lalu kawasan Hizbullah lah. Jadinya bila ditanya kenapa duduk sini, kan dia kata tak ada pilihan lain, ini sahaja tempat yang mereka ada. Dan memang tak boleh nak keluar pun daripada kawasan tu. Itu sahaja tempat mereka sebenarnya. Okey, jadi bayangkan bagaimana kan, nak pergi kanan tak boleh, kiri pun tak boleh. Dengan sumber kehidupan yang sangat terhad di sana. Jadi betul-betul mengharapkan bantuan daripada NGO-NGO dan termasuklah Muslim Volunteer Malaysia itu sendiri. Okey, kita bersama dengan Ustaz Muhammad Hasbullah Muhammad Najib, sukarelawan MVM, dan juga Cik Nusrah Rabiha Yunus, Ketua Jabatan Projek dan Hal Ehwal Kemanusiaan MVM. Jadi nak tahu juga baru-baru ini kan, berapa banyak jumlah penerimaan bantuan diterima dan sampainya misi bantuan daripada masyarakat Malaysia khususnya yang cukup prihatin dan juga bermurah hati membantu dalam misi musim sejuk baru-baru ini. Berapa agaknya nilai sasaran tu? Tercapai ke tidak? Nilai sasaran yang kita sasarkan sebenarnya 500,000 dan alhamdulillah kita dapat hantar sekitar dalam 200 ke 300,000 macam tu lah. Dan semasa kita di sana, alhamdulillah mungkin dah rakyat Malaysia nampak keadaan semasa, dan tugas saya juga untuk buat live update kepada donors. Maksudnya kita buat live update di IG dan juga Facebook untuk kita tunjukkan sendiri keadaan camp-camp di sana. Maka
kalau tak salah saya, dalam seminggu tu kita dapat lagi tambah lagi 100,000. Menjadikan dia dalam 400,000 lah kutipan kita. Sekejap je. Sekejap saja. Bila dapat masuk sendiri kawasan tu, dapat menggambarkan juga kepada masyarakat kita yang cukup prihatin ni, dapat lagi donation daripada rakyat. Dan apa yang kita salurkan antaranya seperti yang kita bincangkan, iaitu diesel yang memang sangat menjadi keperluan kepada mereka, dan seterusnya kanvas ni untuk cover tent yang dah rosak. Sangat penting lah untuk diorang menghadapi musim sejuk. Seterusnya heater. Sebab heater ni saya teringat kisah seorang pakcik ni di camp apa Ustaz saya tak ingat. Pakcik ni dia ada anak kecil. Dia menangis ketika dapat heater. Sebab heater dia rosak. Dan kita datang memang untuk memberikan dia heater barulah. Dan dia siap lagi, macam tunjuk lagi tangan dia siap suruh kita pegang lah tangan anak dia sebab dah memang sejuk lah. Lepas tu dia memang berterima kasih lah kepada sumbangan daripada rakyat Malaysia kerana memberikan dia heater untuk memanaskan balik dia punya family dan juga tempat tinggal dia. Dan seterusnya kita bagi kapet, selimut dan juga tilam, keep musim sejuk kepada anak-anak kecil sebab kita tahu lebih daripada 11.7 ataupun 5 million kanak-kanak sebenarnya yang affected disebabkan krisis Syria. Dan dilaporkan pada 31 Januari 2019 29 anak-anak di Syria, di Lubnan mati disebabkan hipotermia. Disebabkan sejuk yang melampau. Saya ingat lagi bila kita nampak adik-adik kecil ni kadang-kadang seronok, senyum-senyum kan, tapi mereka beralaskan selipar. Kalau kita boleh tengok dekat kaki mereka dah merah-merah, dah kering dah, tapi macam seronok-seronok okey lagi, tapi sebab itu saja yang mereka mampu. Seterusnya kita bagi dah pijamas lah kepada anak-anak ni. Dan total semua lebih kurang dalam 10,000 penerima manfaat kita. Lebih kurang 22 camp lah yang kita telah ziarah dan kita bantu. Dan setiap kali kita bantu ni, mereka sentiasa akan melaungkan satu nyanyian, kalau Kak Ji pernah dengar, Wahid Wahid Wahid, Suria Malaysia Wahid. Dan sentiasa akan Wahid tu satu kan, Syria Malaysia satu, bersatulah. Itu maksudnya. Dan mereka akan sentiasa macam mengucapkan syukran Malaysia. Dan setiap kali kita bagi bantuan je, mereka akan doakan penyumbang yang memberikan. Kita orang ni hanya postman, tapi anda lah rakyat Malaysia yang memberikan sumbangan kepada mereka. Di hari yang mulia, hari Jumaat macam ni kan, nak bersedekah ke apa. Sebab kita tahu MVM ni cukup luas misi kemanusiaan, misi bantuan tu banyak sangat. Jadi kita nak tahu apa pula perancangan MVM selepas Syria dah selesai ni. Tapi nak kata dah selesai, belum lagi. Dan nak dekat Ramadan ni kan, InsyaAllah berapa hari saja lagi ni, misi Ramadan pun ada juga. Okey, apa perancangan MVM untuk misi akan datang? Okey, pada misi akan datang, insyaAllah kalau kita akan ada yang paling dekat sekali adalah misi Ramadan Syria. Tapi dalam masa yang sama kita banyak program dekat Malaysia juga. Antaranya iaitu yang pernah kita bincangkan dalam RK, iaitu Pure Heart, bantuan keperluan asas, iaitu makanan untuk golongan miskin bandar. Seterusnya kita ada kelas sahabat Al-Quran untuk anak-anak di sama juga golongan miskin bandar. Dan juga Fantascience, iaitu kita fokus untuk nak menarik lagi minat anak-anak ni kepada Fantascience, untuk minat sains lah. Dan juga kita ada Save Uyghur. Kita pernah dengar kan isu-isu Uyghur ni sangat hangat menyentuh perasaan kalau kita tengok penyiksaan yang dilakukan terhadap golongan minoriti ni. Okey, jadi MVM juga terlibat untuk misi bantuan Uyghur. InsyaAllah kita bersama dengan partner kita daripada Indonesia, iaitu Aksi Cepat Tanggap ACT, untuk membantu mereka selama 4 fasa. Dan kita target dalam 11 bulan ni 1.89 juta kita fokus untuk berikan pendidikan kepada mereka. Sebab kita tahu mereka ni minoriti, macam bila ada yang pelarian yang lari ke Turki, yang dalam China kita tak dapat nak bantu, tapi pelarian kita bantu untuk berikan pendidikan lah anak-anak tahfiz, dari segi untuk education mereka lah.
Okey. Baik, banyak lagi akan kita kupas sedikit lagi bersama juga dengan Nusrah Rabiha Yunus, Ketua Jabatan Projek dan Hal Ehwal Kemanusiaan MVM, dan juga Ustaz Muhammad Hasbullah Muhammad Najib selaku sukarelawan MVM, untuk kita sama-sama tarik sokongan rakyat Malaysia dalam usaha murni ini. Antara cara ataupun saluran untuk kita bantu mereka bukan sahaja di luar negara sebenarnya, tetapi dalam negara juga. Kita rehat seketika, kembali lagi selepas ini dalam Rentas Kemanusiaan. Program Rentas Kemanusiaan ini dibawakan oleh MVM Muslim Volunteer Malaysia. Sekiranya anda mengenali mana-mana golongan asnaf yang layak diberi bantuan, laporkan kepada kami Muslim Volunteer Malaysia MVM 03 8074 0484 03 8074 0484 atau layari Facebook kami di Muslim Volunteer Malaysia. Program Rentas Kemanusiaan ini dibawakan oleh MVM Muslim Volunteer Malaysia. Okey, kembali bersiaran dalam Rentas Kemanusiaan. Nilai seliter diesel bersama dengan Nusrah Rabiha Yunus, Ketua Jabatan Projek dan Hal Ehwal Kemanusiaan MVM, dan juga Ustaz Muhammad Hasbullah Muhammad Najib, sukarelawan MVM. Ustaz, mungkin kita nak tahu juga kan, sambutan bantuan rakyat Malaysia kita yang mungkin kita tak nampak kan. Kita tak tahu, memang ada pendengar ni kadang-kadang dia dengar je, dia dengar kesusahan, cerita, kepayahan, pengalaman panel berdua misalnya, dalam masa yang sama terus transfer je terus ke MVM. Bagaimana untuk kita terus istiqomah dalam membantu, terutamanya bagi mereka yang sangat-sangat memerlukan, berbanding dengan diri kita yang dah cukup sebenarnya segala-galanya. Okey, baik. Kita ni Nabi SAW sebut bahawa man la yahtamu bi amril muslimina falaysa minhum. Siapa yang tak ambil berat, tak ambil prihatin tentang hal muslim yang berlaku di tempat lain, falaysa minhum. Dia bukan daripada kalangan orang muslim. Maksudnya kita, Nabi suruh untuk kita ambil berat hal orang Islam lain. Lebih-lebih lagi kita dah dengar sendiri dan kami sendiri dah lihat depan mata sendiri. Kadang-kadang ada orang tanya, di Malaysia pun ramai orang susah, dan kenapa tak pergi bantu orang Syria sana jauh tengah celah gunung sana kan? Ada mulut netizen, sibuk-sibuk nak tolong orang sana kan? Kat sini ni ramai lagi ni. Sedangkan di sini susah kita ada masih banyak agensi yang boleh membantu. Dan susah kita di sini tak sampai mati, insya-Allah tak sampai mati. Di Malaysia ni ada sahaja yang boleh buat bantuan, ataupun susah kita di kampung masih boleh tanam tanaman, ada binatang ternak, adalah usaha boleh dapat duit something untuk hidup kat Malaysia ni. Boleh pergi masjid ke kan, masjid boleh sedia makanan, ambil kerajaan je. sendiri banyak inisiatif bantu, macam-macam. Tapi di sana mereka ni tak boleh apa dah. Mereka terkurung di negara orang dalam keadaan mereka sendiri terhad, dan mereka tu jumlahnya ramai. Kalau bantuan sampai pun mereka terpaksa berebut dan berkongsi dengan orang lain. Jadi ini adalah soal hidup dan mati mereka. Kita boleh nampak aulawiyatnya, keutamaannya bagi mereka, kerana mereka ni soal hidup dan mati. Kita ni tak sampai soal hidup dan mati lagi. Kita masih lagi banyak sumber-sumber yang kita boleh gunakan untuk terus survive. Tapi mereka untuk hidup dan mati. Jadi bila kita tengok begini dan kita tak bantu mereka, ini akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antara soalan yang dah bocor, soalan kubur adalah dia akan tanya kepada kita, malaikat akan tanya kepada kita, wa man ikhwanuka, siapa saudara kamu? Kalau kita kata kita anggap orang Syria tu orang Syria lah, bukan saudara kita. Malaysia pun ramai orang Malaysia. Takut-takut kerana kita punya pegangan begini, kita tak boleh nak jawab soalan kubur. Takut nanti kita jawab dalam kubur, al-Malaysianu ikhwani, orang Malaysia saja saudara aku, bukan al-muslimuna ikhwani, orang Islam saudara aku. Kenapa? Kerana Islam ni dia bukan terbatas atas sempadan negara, tapi di semua, siapa sahaja yang mengucap dua kalimah syahadah, maka kita bersaudara. Jadi sekarang kita tahu mereka kesusahan, kita kena bantu, wajib bantu mereka. Nabi sebut mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadi wahid idza ishtaka minhu 'udwan tada'a lahu sa'iru bil jasadi bisari wal humma. Nabi bagi perumpamaan orang beriman ni dia macam satu badan. Mana kalau satu anggota sakit, seluruh badan akan berjaga malam kerana satu anggota badan sakit. Sekarang ni kita ni bukan satu anggota, bukan sekadar Syria saja yang sakit. Kita sekarang banyak isu di Yaman, di Uyghur, di Myanmar, Rohingya, di Palestin, di mana lagi kita boleh sebut satu persatu umat Islam ni dalam keadaan
memerlukan bantuan kita. Jadi kalau kita ni sibuk jaga diri sendiri, tak ambil berat tentang umat, maka kita kena semak balik diri kita. Takut-takut kita ni nanti tak dipandang oleh Nabi SAW sebagai orang yang iman sempurna nanti. Okey, baik. Ada juga soalan daripada rakan kita ni, dia tanya, saya tertarik dengan misi bantuan Uyghur tu. Apa agaknya MVM sasaran untuk membantu mereka di sana? Penyiksaan kan, ataupun apa bentuk bantuan? Okey, bentuk bantuan yang kita berikan bantuan pendidikan kepada pelarian Uyghur yang berada di Turki, anak-anak tahfiz di sana, dan juga bantuan makanan juga. Sebab bila kita tahulah bila dalam keadaan pelarian ni, makanan of course akan jadi satu keperluan yang asas yang kita akan bantulah. Dan juga beberapa lagi keperluan yang mereka perlukan, insyaAllah kita akan bantu bersama-sama dengan rakan sesama kita lah, aksi cepat tangkap. Okey, apa pandangan Ustaz mengenai masalah masyarakat dunia sekarang ni kan? Kita nak bantu dari segi, yalah, mungkin kita ada orang boleh pergi ke sana kan, bantu menghantar makanan, bantuan yang diperlukan, minyak, diesel semua tadi tu. Tapi kita yang rasa simpati dan kasihan, tapi kita tak boleh buat apa-apa selain daripada mungkin transfer duit untuk donation tadi. Apa yang patut kita ada yang boleh kita bantu? Sebab kita tak boleh nak buat apa-apa. Macam contoh masyarakat Uyghur tadi tu. Okey, baik. Antara selain daripada duit ni, tak bagi sikit tanda ingat, beri banyak tanda ada. Kalau ada, bagi sedikit sekadar kita mampu, supaya lepaslah at least tanggungjawab kita dah beri sesuatu untuk bantu mereka. Keduanya, kita doalah. Doa ni, doa silahul mukmin, doa ni senjata orang mukmin. Mungkin kerana di antara kita yang dalam ramai-ramai pendengar ni, ada yang soleh, ada yang hubungan dengan Allah Ta'ala baik, doa dia mustajab. Mungkin kerana berkat doa dia tu, Allah SWT perkenankan Allah Ta'ala beri bantuan pada mereka. Ini benda yang kita tak boleh nafikan. Yang seterusnya yang kita mampu buat adalah beri kesedaran. Kita semua ada media sosial masing-masing. Kita gunakan, daripada kita guna media sosial untuk share gambar makanan, story duk pergi jalan sana sini kan, gambar sensasi kan, orang tu skandal sana skandal sini kan. Baik, kita share, kena ambil masa juga share berita-berita yang menimpa pada umat hari ini. Supaya apa? Supaya ada di antara kawan-kawan kita lain yang mungkin tak perasan benda ni, tapi bila ramai yang share, dia akan jadi suatu kerisauan umat. Orang akan mula fikir benda ni kan. Dan kita tengok pun suara kuasa suara media sosial ni sangat kuat sekarang. Kadang-kadang suatu keputusan polisi yang dibuat oleh pihak-pihak berkuasa, kadang-kadang diberubah kerana netizen punya kuasa daripada media sosial. Jadi kita kena gunakan kuasa media sosial yang kita ada ni untuk share, beri kesedaran kepada masyarakat lain. Mudah-mudahan yang lain nanti akan sedar dan akan share dan akan terlibat sama untuk membantu mereka yang memerlukan. Jadinya kita akan jadi caring world, dunia yang prihatin, yang akan matlamat kita sebenarnya. Kita tak nak lagi ada violent, keganasan, orang yang boleh jadi pelarian. Kalau boleh kita tak nak lagi, tapi benda tu macam mustahil. Tapi at least kita cuba create caring world yang benda-benda ni boleh diminimumkan seminimum mungkin. Okey. Baik, akhir sekali Cik Nusrah, apa agaknya cara selepas ini kita dah beri dah kesedaran, kita dah kongsi dah pengalaman kan, terutamanya bagi mereka yang prihatin, pendengar yang nak membantu sama, tak kiralah misi Syria ke atau misi bantuan yang akan datang dalam negara dan juga luar negara, bagaimana cara untuk membantu melalui MVM? Okey, cara yang kita boleh bantu melalui MVM antaranya boleh terlibat secara langsung menjadi sukarelawan kita di dalam negara. Dalam negara, sebab kita ada buka volunteers registration kita untuk program-program seperti Pure Heart, ada juga program seperti Sahabat Al-Quran dan juga Fantas Sains tadi, dan juga program-program Ramadan. Ramadan nanti sepertinya, kalau contoh saya sebut Syria saja, tapi insya-Allah yang menanti program Ramadan antaranya Shantoh dan juga program Bubur Lambuk. InsyaAllah kita doakan semoga program ni berjalan lancar. Dan kalau contoh mungkin ada nak terlibat secara mungkin ke luar negara ke apa, kita memilih negara yang mungkin kurang konfliknya seperti Cambodia ataupun Indonesia. Jika ada sukarelawan kita yang nak terlibat sama, insyaAllah
kita pun sedang upgrade kita punya SOP dari segi keselamatan, sebab nak bawa orang ni pun kita kena, paling penting adalah keselamatan. Apa-apa jadi pihak MVM lah kan yang kena bertanggungjawab. Betul. Dan boleh sumbangkan sumbangan anda melalui website kita di donation.org.my. Okey, insya-Allah. Sedikit lagi daripada Ustaz pula untuk memberi kesedaran sama-sama kita bersedekah atau membantu mereka yang sangat memerlukan melalui MVM. Okey, baik. Tuan-tuan puan-puan muslim-muslimat dirahmati Allah SWT sekalian, Nabi SAW sebut, sedekahlah kamu walaupun separuh daripada tamar untuk selamatkan diri kamu daripada api neraka Allah SWT. Sebahagian daripada tamar ni tak ada nilai. Kalau kita pergi kedai minta sebiji, mungkin orang bagi free saja sebab tak ada nilai. Tapi Nabi kata sedekah juga sebelah tamar. Kita hari ni kita kena jadikan budaya menyumbang ni salah satu daripada budaya harian kita. Kerana menyumbang ni satunya menyelamatkan kita di akhirat, keduanya menyelamatkan kita juga di dunia kerana elak musibah dan sebagainya. Kerana ini adalah salah satu daripada kelebihan untuk sedekah. Selain daripada tu, ini adalah tanggungjawab kita untuk bantu saudara-saudara kita lain. Bayangkan kita nanti didakwa di akhirat, Allah Ta'ala tanya saudara kita Syria, dia kata orang Malaysia tak bantu, dia ni dulu tak pernah bantu, duit banyak duduk Malaysia selesa apa semua, tak pernah bantu langsung kami di Syria ni kan. Apa yang kita nak jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti kalau kita tak ambil berat dan tak cuba untuk bantu mereka yang memerlukan ni. Betul tu. Okey, baik, terima kasih kepada Ustaz Muhammad Hasbullah Muhammad Najib, Sukarelawan MVM dalam Rentas Kemanusiaan, bersama juga Cik Nusra Raibiha Yunus, Ketua Jabatan Projek dan Hal Ehwal Kemanusiaan MVM. Itu dia, sekian program Rentas Kemanusiaan, topik kita nilai seliter diesel. Semoga bantuan anda dapat memberi pahala berpanjangan dan juga saham akhirat kita sama-sama nanti. Saya Nazira Noran, insya-Allah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Rentas Kemanusiaan itu tadi dibawakan oleh MVM Muslim Volunteer Malaysia. Jom sertai #VolunteerMVM sekarang. #Pertubuhan Sukarelawan Muslim Malaysia.